Wa mala ila Tulaihah, dan dia cenderung kepada Tulaihah. Tulaihah yang mengaku menjadi nabi juga. Fabaya'ahu, dan berbay'ah dengannya. Tapi lepas pada tu dia masuk Islam pula. Itu cerita. Dia ni termasuk dalam A'rab, hak kasar lah. Hak kasar. Dia duduk di tidak duduk di bandar. Nabi SAW pernah ada kata kepada dia ni, tentang dia ni, iaitu al-ahmaqul muta'. Itu yang Nabi sebut. Seorang bodoh yang ditaati oleh orang ramai. Dia tu tak bodoh dia tu, tapi orang pakai ikut dia, jadi ketua orang. Tu cerita Uyainah. Tapi kemudiannya dia masuk Islam pula. Masuk Islam. Hak lagu ni dikira sahabat juga ke tidak? Itu ada khilaf antara ulama. Ramai ulama mengatakan sahabat juga, asalkan dia Islam. Lepas tu dia masuk Islam pun, mati dalam keadaan Islam. Sahabat juga. Dan Aqra' bin Habis bin Iqal bin Muhammad bin Sufyan At-Tamimi Al-Mujashi'i Ad-Darimi, dia ni pergi menemui Nabi SAW zaman Nabi, dan ikut serta dalam Fatih Makkah, perang Hunain, perang Taif. Dia ni pun termasuk dalam al-mu'allafati qulubuhum juga. Orang Nabi jaga ni, beringat dengan dia ni. Dia ada pengaruh dalam masyarakat. Jaga gapo-gapo Nabi, utamakan dia. Bui lah kalau mata benda ni, barang dunia ni, bui ke dia. Islam dia molek. Dan dia di zaman jahiliah adalah hakim. Dia ni hakaman, pengadil dia. Nama dia sebenarnya, kata Ibnu Duraid, ialah Al-Firas. Nama dia Firas, bukan Aqra' bin Habis. Aqra' tu gelaran dia juga. Sebab orang panggil Aqra' tu kata dia botak. Aqra' tu mana botak lah, si botak. Sebab botak. Dia ni seorang yang mulia semasa jahiliah, dan bila masuk Islam pun mulia juga. Hebat juga. Tapi setengah-setengah, Ibnul Kalbi kata, walaupun ini perawi yang tidak dipakai, tapi tak apalah, ada sebut ni ahli sejarah juga. Dia kata dia majusi sebelum Islam dia. Aqra' bin Habis ni beragama majusi sebelum Islam. Ada ulama yang menyebutkan dia ni terbunuh dalam peperangan di Yarmouk. Di Yarmouk, peperangan Yarmouk ni selepas Nabi SAW lah. Mana dia perang sebagai orang Islam, pejuang Islam, mati. Ada yang kata begitu. Ada yang kata Abdullah bin Amir lantik dia jadi ketua pasukan tentera yang pergi ke Khurasan. Di Jauzajan, dia dengan tentera dia mati, kena bunuh. Pergi perang dia. Ini di zaman Sayyidina Uthman berlaku. Itu Aqra' bin Habis. Cerita demo dua orang ni lah cerita. Pada masa tu baru-baru Islam, mu'allah lah. Minta Nabi SAW pun suruh lah, builah dia bui. Suruh Muawiyah tulis surat. Muawiyah tulis surat. Jadi bagi pihak Nabi lah, kepada mana-mana gubernur ataupun pegawai dia, biar kalau dia pergi ke situ, pegawai tu bagilah kepada mereka ni berdua ni. Bui surat. Kalau Nisa. Aqra' tu bila Nabi SAW bui, tak ada apa, dia lepak bubuh dalam serban dia, gila. Aqra'. Hak seorang lagi Uyainah, hak juling tu, dia ambil surat dia, gapo dia kata. Dia tak sedar hati. Pergi patah balik mari pula, jumpa dengan Nabi. Dia kata, hai Muhammad. Tengok kasar tu kerja. Bukan ya Rasulullah. Hai Muhammad, kamu fikir aku nak bawa ke surat, dia kata, kepada kaum aku yang aku tidak tahu apa isinya. Tak ubah seperti surat Mutalammis. Macam cerita Mutalammis lah kan lagu tu kan. Cerita Mutalammis ni dia cerca dalam syair dia seorang raja. Lepas tu cerita raja tu berdendam dengan dia lah.
Kemudian cerita kemudiannya raja tu tulis surat, suruh dia bawa pergi jumpa dengan pegawai dia lah. Tulis surat. Sampai tengah jalan dia memikir. Dia memikir, dia ada surat dia. Dia tak sedap. Dia pun buka tengok suruh bunuh dia. Itu surat mutalamis tu. Lepas tu jadi peribahasa lah, serupa dengan surat mutalamis. Kita harap boleh harta, bolehnya mati. Itu Muawiyah, Nabi SAW tidak apa jelas lah siapa dia surat mutalamis ni pula. Muawiyah royak lah maksud dia tu. Ada cerita lah, ada kaitan cerita. Dia cerita kepada Nabi, itu maksud dia nya. Dia takut jadi gitulah. Nabi SAW pun kata, sesiapa yang minta sedangkan sudah ada pada dia tu hak cukup untuk dia, sebenarnya dia duk minta biar banyak neraka ataupun bara api neraka biar banyak. Hak tu sebenarnya minta. Sahabat pun tanya, apakah yang mencukupi seseorang itu? Nufaili di tempat yang lain, ni riwayat ni kan Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Jadi Nufaili ni sekali dia kata gini riwayat gini, sekali dia kata gini. Ada beberapa riwayat dia, lafaz dia tu. Dia kata dalam setengah riwayatnya ma yughnihi gitu. Di tempat yang lain dia kata mal ghina alladhi la yanbaghi ma'hu al-mas'alah. Apakah kadar kekayaan yang tidak boleh kita minta apabila kita memilikinya? Ataupun qala qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi, iaitu kadar mencukupi untuk makan tengah hari dan makan malam seseorang. Kadar tu. Waktu tu pun cukup dah. Nufaili di tempat yang lain pula dia kata iaitu kadar boleh kenyang untuk satu hari satu malam, ataupun satu malam satu hari. Itu tukar dulu kemudian je lah. Maksudnya satu hari tu. Ini lebih kurang sama dengan yuraddihi wa yu'ashihi lah. Lebih kurang tadi lah, makan tengah hari makan malam, kenyang siang malam, serupa lah, lebih kurang lah. Abu Daud kata dia meriwayatkan hadis ini kepada kami secara ringkas mengikut lafaz yang saya sebut tu lah. Jadi saya pun sebut waktu. Padahal Abu Daud tahu cerita hak panjangnya lagu mana, dia tahu, tapi dia nak amari riwayat ni. Hak riwayat ni lagu ni lah. Hak Nufaili riwayatkan kepada dia, kalau ada perbezaan lafaz pun gini lagu ni. Cuba kita tengok sini. Ini kan lain pula daripada hak 40 dirham tu, 50 dirham tu. Lain pula. Dalam syarah ni dia ada sebut hak panjangnya, riwayat yang panjangnya. Imam Ahmad dalam musnad dia ada sebut dengan panjang lebar riwayat ni, cerita saat ni. Yang lebih panjang dan lebih terai lah, tapi maksud dia lebih kurang tadi lah. Lepas tu riwayat asal lagi nak perhabis tak ada dah ni. Kita kena sekat tu dah dulu. Wallahu a'lam.